Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah pun membincangkan pada kelas yang lalu tentang perkara yang dibawakan oleh beliau rahimahullah berkaitan dengan ilmu kalam, ya. Dan pada perenggan yang ke-11 ini dia ada dua perkara lah. Satu dia perkara ilmu kalam, kemudian dia menyebut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membincangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita nak pergi kepada perincian dalam kitab ini, eloklah kita mengetahui dan mengenali apakah prinsip-prinsip asas ahli sunnah wal jamaah dan juga mereka yang menentang ahli sunnah wal jamaah dalam perkara ini. Ya. Dalam perkara nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, terutamanya berkenaan dengan golongan ilmu kalam, ya, golongan ilmu kalam. Baik, lanjutan daripada apa yang kita bincang tentang ilmu kalam, kita sudah tahu ilmu kalam ni adalah satu aliran dalam pembincangan sifat-sifat Allah Ta'ala atau satu metodologi yang bercanggah, yang yukhalif al-manhaj al-mukhalif li manhajil kitab wa sunnah fi fahmi al-aqaid. Satu manhaj yang menyelisihi manhaj Quran dan sunnah dalam memahami akidah. Terutama sekali ialah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkara-perkara ghaib. Dan sifat Allah ini adalah perbahasan utama lah, ya, perbahasan utama. Dan golongan ahli kalam ni dia ada beberapa kategori lah, beberapa aliran yang telah kita bincangkan sebelum ini, asal usulnya serba sedikit. Tetapi kita juga dari sudut maqalah, dari sudut kepercayaan mereka, dari sudut doktrin mereka, kita boleh categorizekan, kita boleh kategorikan mereka kepada beberapa aliran. So kita ada golongan aliran al-mu'attilah, kita ada al-musyabbihah, kita ada al-mulafiqah, dan kita ada al-mufawwidah. Ya, ini boleh dikategorikan aliran-aliran yang menyimpang dalam berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap aliran ini dia punya usul dan tapak yang mereka bina di atasnya akidah mereka dan dalil yang mereka gunakan. Seperti mana kita dah bincang, kita dah baca perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ilmu kalam ni bid'ah mereka adalah pada fid dalaili wal masail, pada dalil dan juga masalah. So mereka ada dalil-dalil yang mereka pakai, yang dalil itu menyebabkan mereka kata macam ni, mereka kata macam ni. Ya. Dalil akli lah, ya. Yang mana dalil akli itu mereka menyangka ianya dalil akal yang waras, yang logik. Tetapi hakikatnya dia adalah dalil yang batil, yang bercanggah dengan akal, menyanggah nakal. Nakal ialah wahyu. So hakikatnya golongan ahli kalam menyangka bahawa dalil mereka dalil akli, dalil yang waras, dalil yang reasonable. Tetapi hakikatnya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dalil mereka dalil yang unreasonable. Ya. Yang tidak masuk akal. Yang illogik, yang tak logik. Ya. Dia illogical.
Dia bukannya logical, dia illogical. Dia benda yang bercanggah dengan logik. Sebenarnya. Kerana wahyu takkan bercanggah dengan logik. As long as kita tahu apa yang mereka cakap itu bercanggah dengan wahyu, maka kita tahulah kata benda itu bercanggah dengan logik. Itu kaedah asal. Ya. Sebab itu Syekhul Islam kata dalil dia, kalau kita nak tahu macam mana kita kata dalil mereka ini yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah ni bercanggah juga dengan akal, ialah kalau kita tengok mereka ni semakin mereka menyanggahi Al-Quran dan Sunnah, semakin banyak juga percanggahan mereka sesama mereka. Jadi itu menunjukkan bahawa apa yang mereka cakap itu tidak logik, dan apa yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah hakikatnya tidak logik. Ya. Baik. Jadi sebut kita akan ambil usul ahli sunnah wal jamaah dalam asma' wa sifat. Ya. Bila kita nak bincang tentang sifat-sifat Allah Ta'ala nanti. Tapi sebelum itu anak-anak, kita bincang dulu apakah dia tapak atau usul ilmu kalam. Sebab ini benda yang kalau tidak dipahami, tidak diketahui, orang yang dah mengaji sunnah sikit-sikit ni, mereka selalu jadi keliru. Ya. Kenapa ada kalam kata macam ni? Kenapa ada hadis pun dia kata macam ni? Sedangkan ni kat ayat Quran, awak dia kata macam tu. Awak depa ni tak beriman ke? Depa ni tidak percaya dengan hadis Nabi SAW ke? Jadi datang prasangka buruk terhadap sesama Islam. Ya. Yang mungkin membawa kepada konsekuensi yang lebih teruk, membawa kepada sikap kafir mengkafir, sesak menyesatkan. Ini tidak bagus dalam masyarakat Islam yang sedang berhadapan dengan pelbagai gelombang cabaran, bergaduh dalam perkara macam ni tanpa mengetahui usul masalah, duk bergaduh buat atas ayat, lepas tu setelah sekali tidak ada hujah nak bagi, just lawan maki hamun saja. Ini tidak betul. Ini cara yang tidak betul. Ya, benda ini adalah benda yang bersifat ilmiah dan kita tidak boleh menuduh niat orang, mengatakan orang ini munafik, orang ini zindik, orang ini sikit. Tidak boleh. Ini cukup bahaya. Ya, cukup bahaya. Walaupun kita tak menafikan pada ilmu kalam itu ada zandaqah. Ilmu kalam dia akan bawa seseorang, kalau dah bergelumang dengannya, kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh sampai kepada tahap memang dia dah jadi penyakit dalam hati. Dia dah hilang rasa hormat kepada wahyu. Ini berlaku. Jadi kita juga kena hati-hati dengan itu. Ilmu kalam ni bahaya. Macam kata Sayyidul Taifah Al-Junaid rahimahullahu ta'ala, aqallu ma fil kalam suqutu haibatir rabbi 'anil qalb, wal qalbu idza 'ariya 'anil haibah 'ariya 'anil iman. Sekurang-kurang bahaya ilmu kalam itu jatuhnya rasa kagum, rasa hebat akan Tuhan dalam hati. Tuhan dah tidak rasa hebat lagi. Tuhan dah rasa macam bahan kajian yang kita boleh bercakap seolah-olah macam Tuhan itu adalah sesuatu yang sama macam kita punya
benda-benda yang boleh diuji kaji pula. Bila bercakap tentang sifat Tuhan itu seolah macam bercakap tentang apa sahaja. Ini cukup bahaya. Macam kita dengar orang kata lah kan, alah khilaf dalam masalah sifat ni macam khilaf fiqh. Dia hilang sukut haibatul Rabb. Kehebatan Tuhan tu hilang. Bagi dia khilaf dalam masalah nama dan sifat Tuhan ni macam khilaf qunut subuh ya. Macam khilaf doa buka puasa. Bahkan ada orang ada kenal satu orang tu, dalam masalah sifat Tuhan dia boleh toleransi. Dia kata tak apalah benda furu', yang nak takwil Asy'ariyah pun tak apa, yang tak mau yang nak isbat Salafi pun tak apa. Asy'ariyah ni untuk intelektual, Salafi ni untuk orang awam. Macam tu pula. Tapi kemudian takdir Allah Ta'ala, dia bergaduh dengan satu tokoh yang lain. Masalah doa buka puasa je pun. Kan? Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu. Dia pertahan apa nama? Zahaba adh-dhama'u wabtalatil 'uruq wa thabata. Bacalah dua-dua, apa masalah? Kan? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ni bukannya ijma' kata dianya dhaif. Sisi ulama Syafi'iyah ianya hadis hasan. Dan hadis zahaba adh-dhama'u wabtalatil 'uruq thabata al-ajru bukannya ijma' ianya sahih. Ada ulama yang mendhaifkannya juga, sama aja. Kan? Dan fuqaha 4 mazhab dah sepakat, dah setuju. Kedua-dua doa ini dibaca. Taklid sudahlah. Apa nak kita nak bincang-bincang, kita bukan mujtahid mutlak. Kan? Tapi bergaduh sampai ke tahap nak mubahalah. Kan? Ini kepelikan apabila ilmu kalam itu sudah mencengkam pemikiran. Walaupun dia tak suka ilmu kalam mungkin. Tapi suasana ilmu kalam ni mengelilingi kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Tanpa kita sedari, kita disuntik. Kita boleh terhidu dan tersedut masuk ke dalam diri kita tanpa kita sedar. Dia dah macam virus COVID. Macam kuman yang ada di mana-mana melekat, kita tak tahu, kita pegang. Kan? Balik demam. Balik batuk. Bersin. Kalau kita tidak ada imun, tidak ada vaksin yang dalam diri kita, kita akan kena. COVID sampai 4 kali cucuk sanggup. Tiba-tiba nak menjaga diri kita daripada virus yang paling bahaya, virus yang boleh merosakkan akidah, kita tak sanggup nak ambil vaksin yang. Pasal apa? Pasal nak kena duduk mengaji lama. Ambil vaksin COVID senang, pergi cucuk ke doktor je. Kan? Tapi bila nak ambil vaksin untuk menjaga diri daripada virus akidah ni, dia makan proses yang panjang, proses yang lama, nak kena mengaji kitab itu, kitab ini. Kan? Makan tempoh yang lama, tempoh masa yang lama. Ya. Menyebabkan ada orang dia tak sanggup, tak sabar. Nak kena berfikir. Dia bukan benda yang, dia perlukan sifat kemanusiaan yang hakiki. Banyak manusia dia malas nak menjalankan tanggungjawab dia sebagai manusia. Manusia ni apa yang Tuhan bagi dekat dia? Iaitulah berfikir. Sebab itu Tuhan mencela manusia yang tidak berfikir. Kerana tidak berfikir atau malas berfikir itu punca kekufuran. Punca kesesatan. Punca kerugian dunia dan akhirat. Ada orang dia hanya guna untuk satu bahagian. Dia hanya guna untuk fikir tentang dunia saja. Bila main tak akhirat dia malas. Dia kerja apa? Engineer, kerja doktor, kerja apa nama bidang IT. Boleh hafal macam-macam komponen-komponen laptop ni, dia tahu, dia boleh buka, dia boleh pasang balik.
kereta dia boleh rongkai, boleh pasang balik. Bidang engineer, enjin dia boleh buka, boleh bina bangunan jurutera, architecture, boleh bina bangunan yang indah-indah, cantik-cantik, boleh perubah bangunan, bina balik bangunan. Tahu semua. Bab ekonomi, selok belok ekonomi, boleh buat kira-kira. Semua dalam kepala otak. Otak dia macam kalkulator, boleh kira matematik. Tapi bila main bab tentang akidah, mengaji agama, loy. Just balik kerja, duduk dekat kuliah maghrib, dengar ustaz cerita pasal laki bini, gelak, habis. Dia berkata ustaz ni kena ada hak ada tauliah baru panggil ustaz. Masalahnya artis yang tak tahu main pada pondok mana pun dapat tauliah. Hak yang ustaz balik mengaji daripada Timur Tengah, yang balik mengaji daripada universiti mana semua, tak dapat tauliah, tak diberi tauliah walaupun minta. Kan? Jadi macam mana kita nak iktiraf orang jadi ustaz hanya based on tauliah? Kan? Tak mestinya. Hak dapat tauliah banyak mampu juga. Kan? Yalah, hak bagi tauliah pun segagan saja. Kan? Tapi nak kata apa, keadaan masyarakat kita ini dia kurang immunity. Bukan sahaja bila syubhat ilmu kalam itu berada di mana-mana, syubhat yang lain juga akan berada. Kita masyarakat Malaysia ni dikelilingi oleh syubhat. Macam-macam aliran tu ada. Syubhat golongan sekular, syubhat golongan liberal, golongan yang kadang-kadang syubhat itu datang dalam bentuk mungkin orang liberal tu ada jawatan yang tinggi, yang mana dia bercakap tu kita anggap dia sebagai satu arahan atau satu undang-undang atau satu apa, tapi sebenarnya dia bercakap tu based on ideologi yang dia percaya. Mungkin dia buat peraturan itu berdasarkan undang-undang yang dia ideologi yang dia pegang. Sebab tu orang yang menganggap perlawanan antara manusia ni dia tidak bergaduh melainkan kerana ideologi, tuan-tuan dan puan. Kalau tidak kerana ideologi, dia takkan bergaduh teruk. Bergaduh sikit-sikit, kita kalau bergaduh pasal kucing berak rumah kita, kucing jiran main berak, ayam jiran main makan beras rumah kita, dia takkan bergaduh panjang. Takkanlah sanggup sampai kalau gaduh panjang tu maknanya dia ada something wrong, something else yang sebenarnya ada masalah jiwa yang lain. Dia kalau dah sampai isu itu mempengaruhi dia punya world view ataupun ego dia, itu mungkin. Kalau tidak kerana syahwat, dia satu benda je yang boleh menyebabkan manusia ni bergaduh, berperang, ialah syubhat, ideologi. Kalau dia hanya khilaf pada aku tak suka kuih ni, hang suka kuih ni, dia tidak ada isu panjang. Benda tu boleh settle dengan banyak cara. Yang jadi bergaduh ni manusia sama ada kerana dia nak menangkan syahwat dia atau dia ada syubhat yang dia pegang. Ataupun ideologi, akidah. Yang boleh ni akidah tu akidah sahihah atau akidah yang batilah. Baik. Jadi kita kata tadi, kita masuk perbincangan kita ni, ahli kalam, aliran ahli kalam ni dari segi doktrin, dari segi makalah, dari segi kepercayaan mereka, kita boleh kata mereka ada 4 kategori, 4 aliran. Mu'attilah, musyabbihah, mulafiqah dan muhawwidah. Dan tertib ini tertib zamani, tertib dari segi kemunculan mereka. So, makalah yang pertama direkodkan muncul ialah makalah At-Ta'til.
diikuti maqalah at-tashbih sezaman. Kemudian datang maqalatul talfiq, kemudian datang maqalatul tafwid. Ya. So kita akan go through satu persatu benda ini supaya kita faham isu ini dengan baik. Yang pertama ialah maqalatul ta'til. Apa itu ta'til? Sebab bila kita baca kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dia berkata sifat Tuhan ni nu'minu biha, kita beriman dengannya, min ghairi ta'tilin wala tashbihin wala takyifin wala tamthilin, tanpa melakukan ta'til, tashbih, takyif, tamthil. So apakah ta'til? Yang ulama salaf sentiasa gabungkan dengan penafian, dengan menafikan ta'til. Bila kita nak beriman dengan sifat Allah, dia berkata kita tak boleh ta'til. Jangan ta'til. Apa makna ta'til? Ta'til, ta'in, ta, ya'lam. Ta'til. Kalau hari cuti, kita panggil utlah. Utlah. Ain, ta, lam, ta, marbutah. Ya. Kalau pergi buta, bi'rim mu'attalah. Bi'run mu'attalatun. Telaga yang telah di abandon well, yang telah ditinggalkan. Ya. Jadi asal makna ta'til ialah mengosongkan, meninggalkan. Ya. Sebab itu hari cuti kita panggil utlah, sebab kosong daripada kerja, tak pergi kerja. Jabat sunyi. Dia panggil utlah. Kereta kalau tak boleh gerak, tak boleh jalan, orang Arab kata atlanah. Kereta ni rosak, tak jalan, tak ada fungsi, tak berfungsi. Kan? Jadi itu makna, asalnya makna ta'til adalah mengosongkan. Attala yu'attilu ta'tila. Ta'til dengan makna tafriq, mengosongkan, menghilangkan fungsi, dengan makna ikhla'. Akhla yukhli ikhla'an, mengosongkan. Dan kalimah ta'til ini sebenarnya ulama salaf menggunakannya kepada golongan yang menafikan sifat, itulah Jahmiyah. Disebut mereka mu'attilah, untuk merujuk kepada ta'til dengan maksud ta'tilul masnu' an sani'ihi. Intabihu jaidan. Kalimah ta'til, mu'attilah, asalnya di sisi salaf digunakan untuk merujuk. Dia sudah digunakan sebelum kemunculan Jahmiyah. Apa dalil? Sebab bila Jahmiyah muncul, ulama kata al-Jahmiyatul mu'attilah. Jahmiyah lah golongan mu'attilah. Maknanya kalimah mu'attilah ni sudah ada dalam zihin mereka. Diketahui maknanya. So dia sesuatu firqah yang memang dicela. Apa dia maksud golongan mu'attilah pada asal penggunaan salaf? Ialah yang dimaksudkan dengan apa yang disebut pada zaman kini sebagai golongan mulhid, golongan etis. Etis kalau zaman sekarang diterjemah dalam bahasa Arab sebagai mulhid. Sedangkan kalimah mulhid dalam istilah syar'i ialah kesesatan, penyimpangan yang luas. Sebab tu Allah kata وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, tinggalkan golongan yang menyimpang dalam nama-nama Allah. Ya. Ini nama mulhid. Ya, tapi sekarang kalau sebut mulhid, dia rujuk kepada orang yang tak percaya Tuhan. Tetapi di sisi salaf, yang tak percaya Tuhan ni dipanggil mu'attilah. Pasal apa? Li'annahum yu'attiluna al-makhluqat an khaliqihi. Kerana mereka mengosongkan makhluk daripada penciptanya. Mengosongkan makhluk daripada penciptanya. Kemudian istilah ta'til itu digunakan untuk merujuk kepada akidah golongan Jahmiyah yang membawa makna ta'tilus sani' atau ta'tilul khaliq an kamalatih, mengosongkan pencipta Tuhan daripada
kesempurnaannya dengan menafikan namanya, sifatnya, perbuatannya. Dan juga dengan makna ta'tilu al-ilah an ibadatihi, menafikan al-ma'bud yang disembah daripada haknya untuk disembah. Dan hakikatnya ketiga-tiga ini, dua daripadanya makna far'i balik kepada makna asal, iaitulah menafikan kewujudan Tuhan. Ya. Sebab itu ulama kata al-mu'attilatu ya'buduna adama. Mu'attilah menyembah yang tidak ada, nothing, benda yang tidak wujud, non-exist. Dan ini memang sebahagian golongan Mu'attilah memang mereka percaya. Mereka bagi mereka Tuhan adalah sesuatu yang nothingness, yang tidak ada. Dan ini adalah maqalah Jahmiyah. Jahmiyah dia kata Tuhan la syai', laisa bi syai'. Laisa bi syai', not a being. Dia menafikan the beingness of God, keberadaan dan kewujudan Tuhan ini. Bagi dia Tuhan adalah sesuatu yang tidak ada. Nasallallahu al-afiyah. Macam pemikiran mereka cukup pelik. Kita payah nak faham. Sebab dia illogic, dia tak logik. So apa makna ta'til? Ya. Ta'til ialah inkaru qiyamis sifat atau ma'aniha بالذات الإلهية بناء على أصول عقلية محددة. Ini ta'rif yang kita kena ambil faham. Dia kata ta'til ialah inkaru qiyamis sifat atau ma'aniha bizzat al-ilahiyah binaan ala usulin aqliyatin muhaddadah, iaitulah mengingkari adanya sifat atau maknanya bagi zat ketuhanan, zat Tuhan yang dibina di atas asas-asas akal yang tertentu. Yani dia ada satu tasawur, dia ada satu kefahaman, dia ada mafahim, dia ada principles, the first principles yang dia pegang. Ya. Yang dia faham, yang menyebabkan dia tak boleh nak isbat hakikat qiyamus sifah, hakikat adanya sifat pada Tuhan. Pasal apa kita tak kata ta'til ni menafikan sifat? Kerana akan ada golongan Mu'attilah yang dia tidak menafikan sifat, tetapi dia menafikan haqiqatu qiyamis sifah atau ma'aniha bizzat al-ilahiyah. Menafikan hakikat kewujudan sifat atau makna sifat pada zat ketuhanan. Seperti golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata Allah mendengar, Allah melihat. Ini semua sifat Tuhan dia kata. Kata Mu'tazilah kata ada sifat Tuhan. Ya. Tapi dia kata sifat ialah zat. Allah sami'un bisam'in huwa. Alimun bi'ilmin huwa. Lahu sifatun hiya huwa. Allah mendengar dengan pendengaran yang pendengaran itu adalah dia. Mengetahui dengan ilmu yang ilmu itu adalah dia. Baginya sifat yang sifat itu adalah dia. Jadi dia tidak percaya di sana ada makna hakiki di sebalik itu. Dia hanyalah zat Tuhan. Ya. Yang mendengar, yang melihat tanpa ada makna pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Dan ta'til terbahagi kepada at-ta'tilul kulli dan at-ta'tilul juz'i.
ta'til semua sifat atau ta'til sebahagian sifat. Ya. Jadi bahkan kita boleh tambah di sini, Mu'attilah ialah inkaru imkanu qiyamis sifat atau ma'aniha. Mengingkari adanya kemungkinan, kebolehan untuk adanya sifat bagi Tuhan. Bagi dia Tuhan secara asalnya tak boleh ada sifat. Bahkan sifat ini adalah sesuatu yang mustahil pada Tuhan. Kerana kalau Tuhan ada sifat, dia bukan Tuhan. Bagi dia pun macam tu. Bersifat bagi Tuhan seolah-olah mengambil anak bagi dia pun. Sebagaimana mustahil Tuhan ada anak, mustahil Tuhan ada pendengaran, mustahil Tuhan ada penglihatan, mustahil Tuhan ada percakapan, mustahil Tuhan ada kemampuan dan keupayaan dan kekuasaan. Cuma dia berkata zat Tuhan berkuasa, melihat, mendengar, berkata-kata. Yang ini mereka tak nafi. Yang ini ijma' umat Islam bahawa Tuhan berkata-kata, Tuhan berkuasa, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan berkehendak. Ya. Jadi dalam golongan Mu'attilah milliyin, Mu'attilah ahli Islam, bahkan manusia seluruhnya, tidak ada yang mengingkari ini adalah ciri-ciri Tuhan. Ya. Sebab tak mungkin selagi mana dia percaya di sana ada Tuhan, ya, maka dan dia menisbahkan kejadian alam ni kepada perbuatan Tuhan, hasil daripada ciptaan Tuhan, maka dia mesti isbat benda ni. Unless kalau dia memang menafikan macam Darwinism. So bagi mereka semua benda yang hebat, yang cantik, yang mengagumkan ini appeared to us to be designed. Nampak macam dia dicipta, tapi dia tak dicipta. Bahkan dia datang daripada blind, unguided, unpurposed. Datang daripada sesuatu yang tidak ada panduan, buta, tidak ada tujuan, iaitulah natural selection. Al-intikhab al-tabi'i. Yang intikhab tabi'i ini tidak ada, tidak wujud. Dia tidak lain tidak bukan hanyalah makhluk itu sendiri yang berusaha untuk mengekalkan kewujudan dirinya atau bagaimana dia menghadapi cabaran persekitarannya. So dia bergantung kepada adaptation, adaptasi dia kepada persekitaran. Okey? Itu pahaman yang lebih sesat lagi lah. Okey? Baik. Dan kemunculan Mu'attilah ini direkodkan ialah pada macam kita sebutkan di akhir zaman sahabat. Dan dia bermula dengan menafikan takdir. Sifat Tuhan yang pertama dinafikan ialah takdir. Itulah datang daripada Ma'bad al-Juhani yang menafikan qadar, yang muncul di zaman Sigharus Sahabah, zaman sahabat-sahabat junior, zaman Ibnu Abbas, zaman Ibnu Umar, ya, di zaman khilafah Bani Umayyah, zaman Abdul Malik ibn Marwan, ya, yang dikenali sebagai golongan Al-Qadariyah. Kemudian berterusanlah pahaman ini berkembang sehinggalah mencapai kemuncaknya pada golongan Al-Falasifah. Al-Falasifah. So kita ada beberapa golongan. Dalam Mu'attilah ni ada beberapa golongan. Ya. Golongan yang pertama ialah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ini wujud serentak. Jahmiyah dan Mu'tazilah sezaman. Dan mereka ni pewaris. Jahmiyah, Mu'tazilah asalnya dia adalah pewaris kepada aliran Qadariyah tadi. Pewaris kepada ajaran Ma'bad al-Juhani. Ya.
Kemudian kita ada golongan al-falasifah al-masya'in, al-falasifatul masya'un, the peripatetic philosophers. Peripatetic philosophers iaitulah Al-Farabi, Ibn Sina dan seterusnya. Yang muncul kemudian belakangan. Bersamaan dengan mereka adalah Al-Ismailiyatul Batiniyah, golongan Al-Batiniyah seperti Ismailiyah, Syiah Ismailiyah. Ya. Yang mereka ini adalah sebenarnya daripada kalangan mereka lah datangnya ahli falsafah ini seperti Ibn Sina. Ibn Sina datang asalnya dia adalah daripada Batiniyah Ismailiyah. Dan kemudian kita ada atba' wahdatul wujud, pengikut wahdatul wujud. Pengikut Ibn Arabi dan yang segagan dengannya. Ini yang paling bawah lah muncul pada abad ke-7 Hijrah. Mereka muncul selepas daripada golongan Al-Mulafiqah. So dalam Mu'attilah itu sendiri dia ada beberapa aliran pula yang muncul, yang kita susun tadi mengikut tertib zamani. Tertib zamani kita letakkan Jahmiyah dengan Mu'tazilah satu zaman. Ya. Kemudian datang Al-Falasifah dengan Al-Batiniyah. Kemudian Al-Wujudiyun ataupun Wahdatul Wujud. So kita ada 5. Kita ada 5 aliran. Ya. Tetapi tentulah yang masyhur, yang menjadi teras dan asas kepada Mu'attilah, yang mempunyai kesan yang besar, ialah Jahmiyah, Mu'tazilah dan Falasifah. Dan disebabkan Jahmiyah ini alirannya sudah meresap masuk ke dalam pelbagai aliran yang lain. Aliran yang paling terkesan dengan Jahmiyah ialah Mu'tazilah. Dan ulama Mu'tazilah lah kemudiannya yang mengembangkan, yang menyusun kaedah-kaedah ta'til. Ya. Selain daripada Mu'tazilah, ada juga kita ada Al-Marisiyah, pengikut Bishr Al-Marisi. Ya. Bishr ibn Ghiyath Al-Marisi. Dan kita ada An-Najjariyah, pengikut Husain An-Najjar. Dan kita ada Ad-Dirariyah. Ini semua adalah aliran yang menafikan sifat. Ya. Yang mereka berbeza pada isu qada dan qadar. So kita ada Jahmiyah yang merupakan mujbirah, yang merupakan golongan Jabriyah yang ghulu dalam mengisbatkan takdir. Ya. Ghulu dalam mengisbatkan takdir. Seperti Jahmiyah sendiri dan aliran-alirannya Najjariyah, Dirariyah, Marisiyah. Ya. Dan kita ada aliran Qadariyah yang menafikan takdir tapi bersepakat menafikan sifat juga, iaitulah Mu'tazilah dengan pelbagai aliran-alirannya. Sebab itu masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berdebat, dia berdebat dengan macam-macam aliran. Walaupun masyhurnya orang kata Imam Ahmad ni lawan Mu'tazilah, tapi hakikatnya kita lihat tokoh yang paling besar masa itu ialah Bishr Al-Marisi. Dia bukan Mu'tazilah, dia adalah kepala kepada aliran dia sendiri, Marisiyah. Kemudian Imam Ahmad berdebat dengan Isa Barghuth. Ya, Isa Barghuth daripada Najjariyah. Ya. Bukan daripada Mu'tazilah. Ya. Kemudian kita ada Imam Syafi'i berdebat dengan Hafs Al-Fard. Hafs Al-Fard bukan daripada Mu'tazilah. Sama ada dia Dirariyah ataupun Najjariyah juga. Ya. So kita tengok di sini ada sejumlah aliran yang mereka ini sebenarnya bersepakat pada satu perkara, iaitulah menafikan sifat Tuhan, mengatakan Al-Quran makhluk. Walaupun mereka ada perbezaan pada masalah qada dan qadar, masalah-masalah yang lain.
Ya, tapi disebabkan Mu'tazilah yang paling menonjol, dan daripada Mu'tazilah datangnya ulama-ulama yang besar, yang hebat-hebat, yang menyusun ilmu. Ya, daripada Mu'tazilah kita ada ulama lughah yang ramai. Ya, kita ada Abu Ali Al-Farisi, kita ada Ibn Jinni, ya, ini daripada ulama Mu'tazilah. Dan kita ada dalam tafsir, kita ada Jarullah Zamakhsyari. Dalam bidang usul fiqh, kita ada tokoh-tokoh besar usul fiqh, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, kita ada apa nama Abul Husain, bukan Abul Husain Al-Basri, bukan Al-Hasan Al-Basri, ya. Abul Husain Al-Basri. Ini tokoh-tokoh mazhab Syafi'i yang besar. Ya, Qadhi Abdul Jabbar dengan Abul Husain Al-Basri. Mereka ni ulama mazhab Syafi'i yang menyusun usul fiqh mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kita dapati disebabkan Mu'tazilah begitu menonjol, ya, dan Mu'tazilah menamakan golongan yang bersetuju dengan mereka dalam sifat dan menafikan takdir sebagai Al-Adliyah. Golongan Al-Adliyah. Iaitulah golongan sebahagian mutaakhirin Syiah juga akhirnya menerima Mu'tazilah. Ya, menerima Mu'tazilah sebagai sandaran teologi mereka, sandaran ilmu ketuhanan mereka. Dan daripada Mu'tazilah kemudiannya datangnya falasifah. Ahli falsafah pertama ialah Al-Kindi, Abu Ya'qub Al-Kindi, Failasuful Arab, satu-satunya ahli falsafah yang daripada Arab. Dan Al-Kindi asalnya daripada aliran Mu'tazilah. Kemudian dia menjebakkan dirinya ke dalam aliran ahli falsafah. Apa beza ahli kalam dengan ahli falsafah? Ahli falsafah memusuhi tokoh-tokoh ahli kalam, memusuhi tokoh-tokoh falsafah. Ya. So itu kita tengok dalam kitab-kitab Mu'tazilah, penuh mereka mencela, mencemuh Aristotle, mencemuh Plato. Ya. Mereka tidak menerima peripatetic philosophers. Ya. Mereka menganggap peripatetic philosophy sebagai ancaman kepada Islam, dan mereka kerana apa, macam kita dah sebut sebelum ni, ialah kerana apabila golongan gereja, golongan Kristian menggunakan falsafah Aristotle, Platonism, Neoplatonism sebagai sandaran akidah mereka. So ulama Islam bila mereka berdebat dengan golongan Kristian, mereka faham bahawa Kristian ni usul akidah mereka, foundation akidah Kristian ni diambil daripada Aristotelian logic, daripada Neoplatonism theology, daripada Platonism. Jadi mereka melihat ini adalah ancaman dan kita mesti runtuhkan pemikiran falsafah. That's why. Ya. Jadi suatu Mu'tazilah begitu banyak usaha mereka untuk rad falsafah Aristotle itu. Ya. Karena mereka melihat itulah caranya untuk kita menjatuhkan lawan mereka. Yang Mu'tazilah ni dia banyak berdebat dengan Kristian. Main fokus mereka adalah pada berhujat dengan golongan bukan Islam, especially ahli kitab. Ya, Kristian dan Yahudi, Yahud dan Nasara. Ya. Adapun Abu Ya'qub Al-Kindi, asalnya dia Mu'tazilah, kemudian dia menerima Aristotle, dia menerima Plato, dia menerima logik, menerima ilmu mantik. Ahli falsafah, ilmu kalam, pada peringkat awal mereka berusaha untuk menjatuhkan ilmu mantik. Sebab itu mereka asaskan ilmu kalam. Ilmu kalam itu mereka asaskan sebagai lawan kepada Aristotelian logik, sebagai lawan kepada logik Aristotle. Ya, lawan kepada logik Aristotle. Ada soalan dia tanya, adakah Asy'ariyah dan termasuk golongan at-ta'til? Ya. Asy'ariyah dan Maturidiyah kita akan letakkan di bawah golongan al-munafiqah.
yang kita sebut tadi, al-mulafiqah. Mereka bukan ta'til khalis, mereka bukan musbit khalis. Mereka tidak ta'til sepenuhnya, mereka ada ta'til juz'i, dan mereka juga bukan orang yang isbat sifat sepenuhnya. So di sini datang aliran mereka diberi nama yang khas oleh ulama al-mu'aqidah macam Ibn Taymiyah, dinamakan mereka sebagai al-mulafiqah. Golongan yang mencampur adukkan antara usul ahli sunnah wal jamaah dengan usul Jahmiyah. Mereka campur. Ya. Jadi itu akan datang pada tempatnya, insya-Allah taala. Baik. So apa nama? Abu Ya'qub Al-Kindi adalah filsuful Arab yang pertama yang menerima falsafah dengan makna dia menerima sistem logik Aristotle, dia menerima metafizik yang dibawa oleh Aristotle dan cuba mengasaskan metafizik yang baru dengan metodologi yang sama yang dipakai oleh ahli falsafah, iaitulah bebas daripada Al-Quran dan Sunnah. Tidak terikat dengan Quran dan Sunnah. Kenapa jadi macam tu? Kita akan bahas pada tempatnya, insya-Allah ta'ala. Baik, jadi kita akan bahaskan dua golongan. Yang pertama ialah ahli falsafah, yang kedua adalah Mu'tazilah. Pasal apa kita sebut? Walaupun dari segi kemunculan, falsafah adalah lebih lewat. Ibn Sina, seperti yang kata Ibn Taymiyah rahimahullah, apa yang Ibn Sina buat ialah dia ambil akidah Aristotle, kemudian dia campur dengan akidah Mu'tazilah. Dia pinjam istilah Mu'tazilah. Tapi dia berikan tafsiran Aristotelian filosofi. Ya. Tetapi disebabkan itu, kalau kita nak susun aliran ini dari segi derajat ta'til dia, dari segi degree of the ta'til, kita akan dapati yang paling tinggi ta'tilnya ialah wahdatul wujud. Ya. Yang paling tinggi ialah wahdatul wujud. Ya. Kemudian di bawah wahdatul wujud kita ada al-batiniyah dan juga al-falasifah. Kemudian kita akan dapati di bawah sekali ialah Jahmiyah dan Mu'tazilah. So Jahmiyah dengan Mu'tazilah ini adalah yang paling the last ta'til of all. Dia yang paling kurang ta'til antara semua aliran-aliran ta'til ni, yang paling sikit ta'tilnya ialah Jahmiyah dengan Mu'tazilah. Sebab kita ada yang lagi atas, kita ada wahdatul wujud di kemuncak ta'til. Ya, ini adalah dia punya summit, dia punya kemuncak dia, the peak of ta'til. Ya. Yang mana atas daripada wahdatul wujud tidak ada melainkan atheism lah. Nafikan kewujudan Tuhan terus. Bahkan wahdatul wujud ini yang kita sebut sebagai spiritual atheism. Ya. Hakikatnya dia tak beriman dengan adanya Tuhan. Ya. Dia tak beriman dengan kewujudan Tuhan yang hakiki. Di bawahnya kita ada ahli falsafah dan batiniyah. Yang mana hakikatnya akidah batiniyah adalah akidah Neoplatonism. So mereka adalah falasifah macam Ikhwanus Safa wa Khillanul Wafa. Ahli falsafah kita ada tokoh-tokoh individu yang dikenali, iaitulah Al-Farabi. Yang pertama Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, kemudian Ibn Sina. Ini yang di belah timur. Kemudian di belah barat kita ada Ibn Rushd. Ya. Ibn Rushd. Ya. Al-Hafid. Ya. Jadi kita ada Al-Farabi, Avicenna, Averroes. Ya. Kemudian kita ada satu gerakan falsafah jalanan. Gerakan falsafah jalanan. Yang kalau macam zaman kita ni, kita boleh tashbihkan dia macam gerakan macam kita ada di Malaysia ni, kita ada gerakan apa, Jalan Telawi, kita ada apa nama Universiti Bangsar Utama, UBU apa semua ni, yang apa nama college apa buku apa semua, yang mana mereka ni cuba nak educate masyarakat dengan ideologi-ideologi.
falsafah, tapi dalam bentuk kita kata mendekatkan takrib falsafah itu kepada penerimaan orang awam. Dan mereka ni adalah satu gerakan pada masa itu, mereka mengasaskan gerakan rahsia yang tidak diketahui siapa ahli-ahlinya secara tepat. Ya, dia gerakan yang bawah tanah yang mereka adakan perjumpaan secara sir, tertutup, bincang tentang isu-isu falsafah, dan mereka mengeluarkan risalah, epistles. Ya, yang mana risalah ini akhirnya dihimpun yang kita kenali sebagai Rasail Ikhwanus Safa wa Khillanil Wafa. Dan jemaah itu mereka namakan sebagai Ikhwanus Safa wa Khillanul Wafa. Ya. Dan kitab mereka Rasail Ikhwanus Safa wa Khillanul Wafa. Ini adalah gerakan yang paling unik dan paling banyak mendapat kajian, ya, dari dari segi pemikiran falsafah. Ya. Yang hakikatnya madmun falsafah mereka tidak lari daripada ajaran Ibn Sina, Ibn Al-Farabi, Ibn Rushd. Benda yang sama, tapi mereka tidak mendedahkan diri mereka sebagai golongan yang orang kata berstatus akademik. Kalau kita ibaratkan Ibn Sina, Ibn Rushd, mereka ni adalah golongan Bilatul Muluk, golongan diraja. Orang yang masuk ke istana, menyampaikan ilmu. Kalau kita boleh ibaratkan mereka ni macam profesor lah. Ya, macam pensyarah di universiti. Ya. Tapi Ikhwanus Safa wa Khillanul Wafa, mereka ni nak mengasaskan satu gerakan falsafah yang dekat dengan masyarakat, yang bersifat, kalau kita boleh kata istilah baru kita zaman ni, kita sebut sebagai jalanan. Istilah falsafah jalanan. Ya. Bukan jalanan tu maknanya dia satu yang hina atau tidak, yang low class, bukan. Dia adalah begitu high class. Ya. Tapi dia nak menyampaikan kepada masyarakat itu dengan bahasa yang lebih mudah dan mengelak daripada dicemuh oleh pihak berkuasa. Sebab kita tengok ahli falsafah yang berdamping dengan penguasa kadang-kadang tidak lama, macam Ibn Rushd. Ibn Rushd pada asalnya dia qadhi, hebat, jawatan tinggi, disayangi oleh raja. Kemudian bila fuqaha tak setuju dengan dia dengan pandangan-pandangan akidahnya, akhirnya dia dipecat dan dibuang dan sebagainya. Ya? Walaupun ialah macam Ibn Sina, macam Al-Farabi itu memanglah Ibn Sina memang sampai akhir hayat dia adalah golongan high class lah, golongan bangsawan. Ya, dia wafat pun sultan yang solatkan jenazah dia. Kan? Jadi itu golongan orang kata apa? Golongan kayangan, golongan istana. Ya. Jadi kalau kita tengok, kita ada ahli falsafah batiniyah, kemudian kita ada Jahmiyah dan Mu'tazilah di bawah. Jadi kita akan fokuskan perbincangan kita itu pada falasifah, kemudian Mu'tazilah. Ya. Dan bila kita menyebut ahli falsafah dalam Islam, golongan yang menisbahkan diri mereka kepada falsafah daripada kalangan Islam ialah atba'ul falasifatil masya'in. Pengikut ahli falsafah masya'in, peripatetic philosophers, the followers of the peripatetic philosophers. Apa makna peripatetic philosophers? Falsafah Yunani terbahagi kepada dua aliran besar. Satu nama dia Al-Masya'un, satu lagi nama dia Ar-Ruwaqiyun. Masya'un dengan Ruwaqiyun. Ini menunjuk kepada perbezaan cara pembelajaran disampaikan. Falsafah Aristotle disebut sebagai peripatetic philosophers kerana dikatakan Aristotle menyampaikan pendidikannya dengan berjalan. Yamshi, masya'. So dia berjalan, dia mengembara pergi ke satu tempat-tempat. Dia pergi kepada anak-anak murid dia, dia ajak mereka berjalan dekat taman, kita tengok alam. Lepas tu bincang, discuss. Ar-Ruwaqiyun ialah mereka yang duduk dalam halaqah di ruwaq, orang kata apa, ruwaq ni ialah tempat pengajian yang macam kalau sekarang ni kan di Azhar kan dia ada ruwaq jawi lah apalah.
Ruwaq kan. Ruwaqiyun ialah mereka yang duduk buat halaqah dalam satu bangunan. Kalau macam kita mengaji dalam masjid, mereka mungkin mengaji apa dalam bangunan mereka. Duduk di satu tempat, berkumpul, buat dalam bulatan, duduk dengan tok guru belajar dan discuss, bincang. Ya. Ahli falsafah yang berpengaruh ialah al-masyaun, peripatetic philosophers. Dan ini yang mempengaruhi golongan as-sukulaiyah, scholastic fathers, ya. Yang kemudiannya mereka jadikan falsafah itu trust kepada ajaran Kristian, ya. Jadi kemudiannya inilah yang dicabar oleh orang Islam dan yang terkesan dengannya sebahagian orang Islam. So ini dimaksudkan dengan falasifah secara asalnya dan maksudnya mereka. Sebab tu bila Syahrastani dia tulis kitab dia Musara'atul Falasifah, Struggling with the Philosophers, yang dia maksudkan filosofer ni seorang saja, Ibn Sina saja. Ibn Sina. Dan bila Abu Hamid Al-Ghazali tulis kitab dia Tahafut Al-Falasifah, yang dimaksudkan dengan falasifah itu ialah mereka di tiga orang, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd. Dan dalam lebih fokus dia masa tu ialah Ibn Sina lah, Al-Farabi dengan Ibn Sina, ya? Sebab tu Ibn Taymiyah rahimahullah bila dia buat penilaian, dia kata hakikatnya falsafah ni kita tak boleh, Ibn Taymiyah kata kita tak boleh nak kata falsafah ni batil seluruhnya atau betul semuanya, kerana mereka banyak ajaran. Kalau kita tolak falsafah macam tu sahaja, mungkin ada falsafah yang betul, pandangan-pandangan mereka yang betul yang kita tolak. Ya. Jadi kita kena faham istilah falsafah yang dimaksudkan di sini. Ya. Yang mana mereka ini adalah pengikut aliran Aristotle. Dan lebih tepat lagi ialah aliran Aristotle yang diterjemahkan dalam bentuk ajaran Neoplatonism. Neoplatonism. Kerana inilah falsafah yang diwarisi oleh Al-Farabi. Ya. Okey. Kerana falsafah Greek itu kemudiannya markasnya adalah di Iskandariah, Alexandria, di Mesir. Yang dikenali sebagai the Hellenistic wave. Ya. Pembentukan gelombang Hellenistic, Hellenia, yang dibawa oleh Alexander the Great. Ya. Jadi akhirnya falsafah itu dari Mesir ia datang ke Mesir, ia kembali di tangan Plotinus. Dia telah mengembangkan ajaran, menggabungkan ajaran Plato dengan ajaran Aristotle. Ini juga yang cuba dibuat oleh Al-Farabi dalam kitab dia Ra'yul Hakimain. Bila dia cuba nak gabungkan mazhab Plato dengan mazhab Aristotle. Ya. Jadi Plotinus menggabungkan, bahkan dia gabungkan dengan ajaran Pythagoras yang awal, membentuk satu ajaran falsafah mistik. Falsafah yang bukan sekadar memberikan janib akli tapi juga janib rohani, yang kita sebut sebagai, istilah modennya kita panggil dia sebagai tasawuf falsafi yang akan sampai kepada yang mana penerimaan total aliran ini akan diambil oleh wahdatul wujud. So dia sebenarnya the degree of the acceptance of the philosophy. So we can see that the degree of acceptance is the lowest among the Jahmite and the Mu'tazilite. Penerimaan falsafah yang paling minimum ialah yang diterima oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bahkan ada kajian barat yang telah mengisbatkan, Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut secara isyarat. Dia kata Jahmiyah ni akidah dia ada syibih dengan akidah Aristotle, tapi kita tidak dapat isbat kata memang Jahmiyah ambil akidah tu.
Tapi ada orang barat yang buat kajian, dia kata kita tak dapat nak nafikan lagi memang Jahmiyah adalah pengikut Plotinus. Dia memang ambil ajaran dia daripada kitab-kitab Plotinus. Wallahu a'lam. Yeah. So the minimum, the lowest degree of acceptance of the philosophy, we can find it among the Jahmiyah and Mu'tazilah. Jahmiyah Mu'tazilah adalah yang paling sikit penerimaan mereka terhadap falsafah, kerana secara asasnya mereka nak menentang falsafah. Mereka hanya menerima certain part of the philosophy. Tetapi the degree of acceptance increase di tangan siapa? Di tangan ahli falsafah. Dan juga tangan batiniyah. And the full acceptance, the fullest acceptance, yang penerimaan paling penuh, di tangan Ibn Arabi. Tangan Ibn Arabi, Arabi menerima falsafah itu bibujariha, ya, dengan sepenuhnya, segala lawazimnya, segala apa saja Ibn Arabi terima bulat-bulat, telan, bulat-bulat, tanpa, without any exceptions. So kita dapati Ibn Arabi, dia mungkin dia dah penat, ya, kata ada payah lah, suruh ambil hak ni tapi kena buang hak ni, tapi hak yang disuruh buang itu adalah kelaziman daripada hak kita terima. Dia jadi macam payah, dia tak nakut. Jadi mungkin Ibn Arabi rasa letih lah macam ni, kan? Kita duk main tarik tali, kan? Sebenarnya tali yang sama kita pegang, tapi kita disuruh lepaskan sebelah, tarik sebelah. Macam mana? Kata-kata kena tarik semua, kalau lepas semua. Kan? Jadi Ibn Arabi kata, senang cerita, bukanlah dia kata secara literal, tapi bahasa lisan halnya, kita anggarkan, ya, kita bayangkan kemungkinan begitulah. Ya, Ibn Arabi kata penatlah. Depa ni, Jahmiyah kata okey, kita kena terima hak ni je. 10%. Not more than and less. Tapi baki 90% yang kita tolak itu sebenarnya adalah natijah daripada 10% yang kita terima ni. Ya. Mu'tazilah pun sama, kita terima 10% ni. Tapi baki 90% yang kita kena tolak ini ialah natijah daripada 10% yang kita terima. Kemudian datang kalau sifah, dia kata okeylah, kita accept 80%. Tambah lagi. Ya. Kita terima lagi 80%. Kita buang 20%. Dia datang Ibn Arabi, dia kata apa nak buang? Dia kata 80% dah terima. 20% yang kita buang ni, ini adalah kelaziman yang paling hujung daripada 80%. Bahkan dia essential. Means kalau you buang this 20%, that and you accept the 80%, hakikatnya 80% you terima tu akan nampak pincang, akan nampak capek tanpa 20% yang you buang ini. So Ibn Arabi kata, you just accept all 100%. Senang cerita. Macam itulah. Kita boleh bagi satu gambaran. Ya. Okey, masa pun dah habis. So itu sebagai mukadimah tentang golongan ahli-ahli falsafah. Ya, kita akan sambung lagi perbincangan ini insya-Allah pada kelas akan datang. Ada soalan dia kata sini, adakah bukti burhan yang mengatakan kefahaman Mu'tazilah ini ada pengaruh terhadap Mansur? Ya, pengaruh terhadap Abu Mansur Maturidi tidak langsung. Kita tahu bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah aliran Kullabiyah, dan Kullabiyah muncul dalam fasa menentang aliran Mu'tazilah. Dan dia punya pengaruh itu ada dari sudut negatif. Maksudnya negatif di sini adalah dari sudut dia melawan. Dalam tempoh dia melawan itu dia menyerap. Ya. So Maturidiyah bukan satu aliran yang kita kata mempunyai satu bentuk kebaharuan. Dia just kita kata rebranding saja. Suka relabeling saja. Isi kandungan ajaran Maturidiyah dengan Asy'ariyah tidak lari daripada ajaran Kullabiyah. Ya, dan Kullabiyah memang terkesan dengan Jahmiyah seperti yang telah kita jelaskan pada kelas yang sebelum ini. Ya.
Dan benda itu kena buat kajian perbandingan lah. Dari sudut perbandingan, dari sudut dalam kitab-kitab mereka memang ada benda-benda mereka sebut kita setuju dengan Mu'tazilah pada asas ini. Dan kita tahu asas yang mereka setuju itulah asas ta'til. Macam kalau kita buka syarah Al-Laqani, syarah Sughra. Laqani kata kita setuju dengan Mu'tazilah pada masalah menafikan ta'adudul qudama. Yang ini menafikan tarkib. Sedangkan menafikan tarkib inilah asas tiga paksi ta'til, iaitulah dalil hudus, dalil tarkib dengan dalil dalil a'rad. Ya. Jadi kalau mereka terima tiga benda ni, aliran ni semua terima dalil hudus, dalil tarkib, ya, dalil iftiqar, ya, tiga ni, hudus, tarkib, iftiqar. Ini adalah usul ta'til. Inilah dalilnya yang menjadi punca kepada ta'til. So as long as mereka menerima usul ini, so khilaf mereka adalah pada how to interpret and how to apply. Ya, bukannya pada asas, bukannya pada tapak. Itu kita kena faham. Itu khilaf ahli kalam ini, walaupun kita nampak Mu'tazilah dengan Asy'ariyah begitu hebat pergaduhannya Maturidiyah, tapi khilaf itu pada furu'. Macam mana kita nak applykan usul yang kita dah ambil 10% yang kita ambil daripada Aristotle ni, yang kita buang dia punya 90%, ya. Kita dah buang 90%, tapi kita terima 10%. This 10%, how we can apply it in condition kita kata not to defy the Quranic teachings. Itu isunya. Ya. Macam mana kita nak sesuai padankan 10% yang kita dah ambil daripada Aristotle ini dengan ajaran Al-Quran. Itu yang mereka namakan sebagai qanun kulli itu. Nak menghimpunkan antara akal dengan nakal itu. Itulah dia. Akal yang mereka maksudkan itulah yang mereka ambil daripada ahli falsafah itu. So macam mana kita boleh ambil ajaran ahli falsafah ini, tapi dalam dia punya appliance, dalam dia punya application, kita tidak menafikan apa yang Quran dan Sunnah telah sebut. Jadi Mu'tazilah buat benda yang sama. Macam mana kita nak apply apa yang kita dah ambil daripada Aristotelian logic ini supaya tidak menolak apa yang Quran kata bahawa Allah itu berkata-kata, Allah itu melihat, Allah itu mendengar. Of course dari segi Aristotle, saya tidak tahu tentang Tuhan melainkan Tuhan dalam ajaran kitab Iliad dengan Odyssey dia. Tuhan yang Zeus gaduh dengan ni Hades gaduh dengan itu yang kepala ular tu itu Tuhan Aristotle, ya. Dan Aristotle cuba memberikan takwil terhadap kitab dia, kitab Iliad dan Odyssey, yang mana kitab itu dapati penuh dengan sifat-sifat yang tak sesuai dengan Tuhan. Bila Plato mengasaskan akidah takwil dalam kitab dia The Republic, yang dia maksudkan dengan takwil itu, dia nak takwil kitab Iliad dengan Odyssey lah, ya. Yang dalam tu penuh dengan cerita-cerita yang mengarut tentang Tuhan, ya. Jadi dan mereka bina usul akliyah. Dia berkata Tuhan dari segi akal tidak boleh macam ni. So dia membuat the first principles. Dia letakkan foundations. Dari segi akal, logiknya Tuhan tak boleh macam ni. Tapi datang dalam kitab Iliad dengan Odyssey, Tuhan buat macam ni. So the same thing yang sama Mu'tazilah buat, Jahmiyah buat, Asy'ariyah buat, Maturidiyah buat. Tapi tentulah Asy'ariyah Maturidiyah ni dia aliran yang kita sebut munafiqah. Dia tak sama dengan Mu'attilah yang mahdah. Sebab kita sekarang kita tengah bincang Mu'attilah mahdah. Mu'attilah yang semata-mata ta'til, yang memang tidak ada isbat langsung. Ya. Jadi dan usul ta'til ni kemudiannya diambil sebahagiannya oleh munafiqah, dan sebahagian lagi mereka ambil usul Salafiyah, usul Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana
Munafiqah mendakwa mereka daripada ahli hadis. Ya, mereka lebih lagi. Mereka lebih dekat lagi dengan Quran dan Sunnah berbanding Mu'tazilah dan walaupun kesemua mereka mendakwa mengikut salaf. Untuk Mu'tazilah mendakwa mereka mengikut salaf. Mu'tazilah kata ajaran mereka berasal daripada Ali bin Abi Talib. Sebab itulah kenapa Syiah nanti akan berbondong-bondong menerima ajaran Mu'tazilah. Itu rahsia, itu secret dia. Bagi orang tanya macam mana, bukan semata faktor Al-Ma'mun, tapi dia lebih lagi, memang ada foundation dia. Bila Mu'tazilah mengaitkan ajaran mereka dengan Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri belajar dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi mereka walaupun ada perkataan daripada Amr bin Ubaid dan sebagainya, tapi itu pandangan Amr bin Ubaid, tidak semestinya dia adalah mazhab secara total. Dan kenapa pandangan Amr bin Ubaid itu boleh berubah daripada satu penolakan terhadap Ali bin Abi Talib kepada satu penerimaan? Kerana dia nak mencari satu justifikasi untuk menjustifikasikan authority supaya boleh mendapat acceptance, penerimaan. Benda ini adalah satu benda yang agak berselerak, mungkin orang awam tak apa minat untuk tahu. Ya, tapi sebagai satu faedah ilmiah untuk anda sebutkan di sini. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.